وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali kita banyakkan syukur pada Allah Azza wa Jalla atas limpah rahmatnya pada pagi ini dapat kita bersama-sama menunaikan solat subuh secara berjemaah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kita, yang mana sebelum kita menunaikan solat fardu subuh tadi, sebahagian besar kita sempat menunaikan solat tahajud dan sebagainya. Moga-moga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berada dalam bulan Ramadan adalah satu kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala pada kita. Satu nikmat yang paling besar untuk kita mendapat redha Allah Azza wa Jalla. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi salah seorang daripada hamba-Nya yang sempat menemui Ramadan pada tahun ini, maka kita berazam agar nanti kita keluar daripada Ramadan dalam keadaan diampunkan dosa olehnya. Seperti mana yang disebutkan dalam sebuah hadis, bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam mengaminkan doa yang dibacakan oleh malaikat Jibril alaihi salam ketika mana Nabi melangkahkan kakinya naik ke mimbar. Langkah yang pertama Nabi sebut amin, yang kedua amin, ketiga amin. Maka selesai daripada itu, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau menyebutkan amin sedangkan kita tak dengar apa-apa pun? Maka Nabi menyatakan bahawa aku mendengar malaikat Jibril alaihi salam mendoakan, celakalah bagi orang yang mendapatkan Ramadan lalu dia keluar daripada Ramadan dalam keadaan tidak diampunkan dosa olehnya. Maka Nabi kata amin. Amin yang kedua, malaikat Jibril menyatakan, celakalah bagi orang yang sempat hidup bersama dengan kedua orang tuanya tetapi tidak memperolehi keampunan Allah Ta'ala, pun aku sebut amin. Dan yang ketiganya, orang yang apabila disebutkan namamu tetapi mereka tidak berselawat, itu pun menjadi orang yang rugi. Maka Nabi kata amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, moga-moga dengan keberadaan kita dalam bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di kalangan mereka yang diampunkan dosa, insya-Allah. Dalam bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini, Allah Ta'ala memberikan kepada kita peluang dan juga ruang yang sangat banyak. Boleh dikatakan kita berada dalam satu taman yang sangat luas, penuh dengan hasilnya. Maka peluang yang diberikan oleh Allah Ta'ala, maka kita kena kutiplah sebaik mungkin, rebutlah sebanyak peluang. Mungkin dengan hanya kita menyebutkan Subhanallah pun ganjaran pahalanya berlipat kali ganda. Mungkin di kalangan kita ada kesempatan menunaikan solat sunat secara bilangan yang sangat banyak pada waktu-waktu yang dibenarkan, pun maka ganjaran pahalanya besar. Ada di kalangan kita yang diberikan kesempatan untuk membaca Al-Quran, maka itu pun ganjarannya besar kerana ia bertepatan dengan tema Ramadan, iaitu bulan Al-Quran. Seperti mana yang kita sering kali dengar ayat yang dibacakan ataupun kita pun hafal, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bagaimana Allah Ta'ala menyatakan bahawa bulan Ramadan ini adalah bulan yang diturunkannya padanya Al-Quran, hudan linnas, petunjuk bagi manusia, dan juga pemberi penerangan, wa bayyinatin minal huda wal furqan, menerangkan banyak perkara lah antara yang benar ataupun hidayah serta pembeda antara kebenaran dan juga kebatilan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala telah mengurniakan kepada makhluknya pelbagai perkara dan juga
ganjaran serta apa jugalah yang dia ingin berikan. Nikmat yang sangat besar. Dan antara nikmat yang besar yang kita dapat sebagai manusia ialah kita ini dikurniakan seorang nabi, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan besar lagi pada baginda sallallahu alaihi wasallam itu Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada baginda Al-Quran. Jadi dengan Al-Quran yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam lalu dibacakan sehingga ia turun kepada kita dan kita pun baca, dan itu adalah nikmat yang sangat besar. Maka apabila kita diberikan nikmat Al-Quran, tak dapat tidak kita mesti memberikan kepada Al-Quran itu hak dia. Apakah itu hak Al-Quran? Kita ada 3 hak terhadap Al-Quran sekurang-kurangnya. Yang pertama, hak kita untuk membaca Al-Quran. Itu hak yang pertama lah. Itu secara umumnya hak kepada Al-Quran ialah kita membacanya. Yang kedua, hak kita kepada Al-Quran iaitu dengan kita memahaminya ataupun kita mentadabburnya. Dan hak yang ketiga iaitu dengan kita mempraktiskannya, mengamalkan Al-Quran itu. Dalam kita mengamalkan Al-Quran dan juga mempraktiskan Al-Quran, kita bahagikan kepada 2 lah. Yang pertama, kita praktiskan pada diri kita dan juga keluarga kita, ataupun besar sikit masyarakat kita. Dan yang keduanya, kita mempraktiskannya dari sudut kenegaraan ataupun dari sudut undang-undang bernegara. Ala kulli hal, kita nak melihat kepada 2 perkara yang pertama tadi, ataupun 2 hak yang pertama tadi. Pertama, hak kita dalam membaca Al-Quran. Ketika mana kita membaca Al-Quran, maka kita kena baca dengan bertajwid. Paling-paling itu mesti ada lah. Walaupun mungkin kita tak hafal pun hukum hakam tu kan, izhar berapa hurufnya, ikhfa berapa hurufnya, tapi paling tidak kita tahu di mana yang nak didengungkan ataupun yang tidak didengungkan. Itu yang dianjurkan oleh Al-Quran, seperti mana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah oleh engkau akan Al-Quran secara tartil, secara baik. Maka dengan sebab itu kita pun membaca Al-Quran dengan cara yang baik, tidak laju-laju. Kenapa perlu kita nak mengejar khatam Quran? Tak apa, betul. Khatam Al-Quran itu salah satu daripada matlamat kita, seperti mana yang dilakukan oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, ketika mana dikhabarkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau mengkhatamkan Al-Quran 1 hari 1 kali. Sehari sekali, tuan-tuan. Siapa boleh buat? Tak ada kerja lain kecuali membaca Al-Quran. Kita nak habiskan 1 juzuk, paling-paling hebat pun tanpa ada sekat-sekat, baca dengan tartil bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Paling-paling pun kita boleh habis dalam tempoh 30 ataupun 35 minit. Lama sikit 40 minit lah. Tetapi Abdullah ibn Amr ibn al-As dia boleh habiskan dalam tempoh 1 hari 1 kali khatam. Maka diadukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata banyak sangat tu, nampak berat tu kan? Nabi anjurkan kepada dia sebulan sekali. Dia kata aku mampu lebih pada tu. Nabi kata kalau macam tu 7 hari kamu khatam. Dia kata aku mampu lebih pada tu. Maka Nabi kata kalau begitu engkau kena khatam sekurang-kurangnya 3 hari sekali. Jadi kita ambil kalam Rasulullah yang pertama tadi, anjuran yang pertama iaitu sebulan sekali untuk kita khatamkan. Bermakna tidak semestinya kita fokus pada Ramadan, bulan-bulan lain kita senyap dengan Al-Quran. Kalau kita senyap dengan Al-Quran pada bulan-bulan lain, sedangkan Ramadan kita pulun, bermakna tidak adil bagi kita. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, orang yang tidak membaca Al-Quran dalam tempoh, ataupun orang yang tidak membaca Al-Quran dalam tempoh sebulan, maka orang itu telah menjadikan Al-Quran sebagai perkara yang dipinggirkan. Maknanya kalau kita tak baca Quran,
ibarat kata tak khatamkan Al-Quran dalam tempoh sebulan, bermakna kita telah menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang dipinggirkan. Wal'iyadzubillah. Dengan sebab itu kita baca Al-Quran ya dengan tujuan untuk mengkhatamkan, tetapi paling yang kita perlukan selepas kita membaca Al-Quran ialah kita tadabbur apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Itu poin yang kedua, ataupun hak kita yang kedua terhadap Al-Quran. Untuk memahami Al-Quran, tak dapat tidak kita kena memahami makna-makna Al-Quran. Ada orang dia baca Al-Quran, Masya Allah, surah Al-A'la tu tiap-tiap malam dengar. Tiap-tiap malam kita dengar suratul A'la ketika mana dia dibacakan pada rakaat yang pertama solat witir. Tapi siapakah di kalangan kita yang sudah pun, ataupun masyarakat kita lah, tak fokus pada diri kita, masyarakat kita yang sudah pasti suratul A'la itu memang menjadi perkara ataupun surah yang didengari setiap malam, boleh dikatakan setiap malam. Siapakah di kalangan kita ataupun masyarakat kita yang memahami betul-betul setiap makna daripada suratul A'la? Suratul A'la, surah Sabbih isma rabbikal a'la, suratul A'la, betul. Siapakah di kalangan kita yang sudah mengetahui maknanya? Apakah halangan kita untuk memahami makna dia? Sedangkan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu ayah sekalian, kita boleh buka je Al-Quran yang ada terjemahan, yang hari ini bukan kata terjemahannya, tafsir. Bukan sahaja setakat tu, ada sababun nuzul. Bukalah Al-Quran ataupun cetakan karang kraft, kita akan dapati setiap patah perkataan itu diterjemahkan secara lafziyah. Kemudian ditambahkan pula dengan tafsir sampingan, ditambahkan pula dengan sababun nuzul, ditambahkan pula dengan hadis-hadis yang mencoretkan tentang beberapa ayat yang penting daripada surah tersebut. Tetapi yang menjadi halangan kita bukan tak ada bahan, cumanya tiada usaha untuk kita membukanya. Kita beli surat khabar dululah, sekarang ni jarang orang beli surat khabar. Kita buka portal internet je, kita baca. Tujuan baca untuk apa, tuan-tuan? Tujuan baca adalah untuk kita memahami apa yang disampaikan, apa yang ditulis dalam surat khabar tu. Tapi kalau kita baca, kita tak faham ataupun kita tak tahu apa yang nak disampaikan dalam surat khabar tu, sudah pasti kalau disampaikan berita tentang bahawa ada kemalangan berlaku di satu selekoh, maka selekoh itu ditutup selama 3 hari. Kita baca tapi kita tak faham, tak salah saya, insya-Allah kita pun akan tersangkut dekat jalan tersebut ataupun selekoh tersebut kerana kita lalu di situ. Walhal kita dah baca maklumat tentang kat situ, tak boleh, jalan yang tak boleh dilalui kerana ada berlakunya kemalangan dan ditutup selama tempoh 3 hari. Begitu juga dengan Al-Quran. Bila kita baca Al-Quran, kita tak faham apa yang Allah Ta'ala sampaikan, maka kita akan langgar apa yang Allah Ta'ala telah sebutkan. Walhal tadi baru kita baca, walhal tadi baru kita khatamkan Al-Quran, tapi kita langgar juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana kita tidak memahami apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah susah untuk kita faham Al-Quran? Jawapannya senang je, tuan-tuan. Jawapannya senang. Kenapa senang? Kerana Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, sebab itu senang. Ada orang kata, oh bahasa Arab susah. Tak, saya kata bahasa Arab itu senang. Sebab apa senang? Kerana tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengikut kajian, bahasa Melayu yang kita tuturkan pada hari ini, kata pinjaman daripada bahasa Arab sangat-sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Diperkirakan berapa perkataan daripada bahasa Arab yang dipinjamkan ke dalam bahasa Melayu? Ada seorang ustaz tu dia sampaikan ceramah, dia kata ada 1,400 perkataan bahasa Melayu yang dipinjam ke dalam perkataan bahasa Arab yang dipinjamkan ke dalam bahasa Melayu. Maka ada seorang daripada pengkaji bahasa daripada UKM, habis daripada ceramah ustaz tu, dia kata, ustaz,
Ini bukan saya lah, seorang ustaz kawan. Kita ustaz, bukan 1,400 ustaz. Mengikut kajian saya ada 1,700 bahasa Melayu yang dipinjam daripada bahasa Arab. Sama juga dengan seorang, ada dulu dia belajar bahasa Arab dengan saya dulu. Dia kata dia seorang pensyarah di UPSI, bidang bahasa juga. Dia telah menyiapkan ataupun dia sedang menyiapkan tulisan dia, kata-kata pinjaman bahasa Melayu yang diambil daripada bahasa Arab. Dan dia kata memang sangat banyak. Lalu dia kata apa? Andai kata 1,000 patah perkataan yang dikuasai oleh seseorang itu, maka seseorang itu sudah pun diperkirakan sebagai orang yang pakar dalam bahasa tersebut. Maknanya dia betul-betul kuasai lah bahasa tersebut. Andai kata kita orang Melayu, kita kuasai 1,000 patah perkataan bahasa Perancis, maknanya kita ni memang hebat lah. Memang hebat. Tapi kita masyarakat Melayu ni, Nusantara ni lah, secara umumnya Nusantara yang bertutur sama bahasa dengan kita ni, bukan kata 1,000, tapi lebih daripada itu. Bermakna kita ni dah macam Arab dah, tuan. Dah macam Arab. Maka dengan sebab itu, untuk memahami Al-Quran tidak susah, tapi tak faham juga. Sebab apa? Di situlah perlunya kepada belajar. Ambil masa sikit untuk belajar, ruangkan masa, korbankan waktu kita, korbankan tenaga kita, korbankan sedikit wang ringgit kita untuk kita belajar. Akhirnya di situ insya-Allah kita akan faham setiap daripada patah perkataan yang Allah Ta'ala ulang sebut dia dalam Al-Quran. Diulang-ulang aja, tuan-tuan. Kalau kita kira kalimat taqwa dalam Al-Quran berapa kali? Dengan sebutan muttaqin, muttaqun, taqwa, ittaqi, ittaqu, sekitar 150 kali. Kalau kita bilang daripada haraf ataupun huruf waw dalam Al-Quran dengan pelbagai makna dia lah, puluhan ribu kali diulang dalam Al-Quran. Wa jumpa. Tapi sedikit bezalah, ada wa dengan makna demi, ada wa dengan makna dan, tapi paling banyak dan lah. Yang diulang. Kalau kita baca suratul Asr, tuan-tuan, kalau kita baca, kita dah faham dah makna dia, sebab kita dah hafal makna dia tu. Kita baca surah Qul huwallahu ahad, Qul berapa kali ulang dalam Quran Qul. Kita pun dah hafal makna Qul, katakanlah oleh engkau, dalam kurungan wahai Muhammad. Huwa diulang banyak kali. Huwallahu la ilaha illa huwa. Sekali kita jumpa makna huwa, lepas tu kita tak payah tengok terjemah dah, tahu dah huwa maknanya dia. Allah dia ialah Allah. Ahad kita pun dah faham maknanya. Ini ahad kan, maknanya apa? Tunggal, esa, satu. Jadi kalau kita baca qul huwallahu ahad, maka kita dah faham dah makna dia. Kita baca suratul Asr macam saya sebutkan tadi, wal asr innal insana lafi khusr. Al-insan bahasa Melayu, illa alladhina amanu. Alladhina berulang ribuan kali dalam Quran. Boleh tak kata ribu lah, ambil ratusan kali, tapi boleh sampai ke cecah ke ribu juga dengan ungkapan alladhina, alladhi, allati, alladhani. Makna dia sama, cuma cara sebut berbeza sikit. Illal ladzina amanu bahasa Melayu, wa amilu pun bahasa Melayu, as-solihat pun bahasa Melayu, wa tawasau bahasa Melayu. Kok mana bahasa Melayu? Wasiat. Orang Melayu sebut wasiat. Bil haqqi, al-haq bahasa Melayu. Wa tawasau tadi dah jumpa dah, wasiat, ulang lagi. Bis sabri, as-sabri bahasa Melayu. Maknanya kalau kita perhati satu persatu, insya-Allah kita boleh faham. Cuma kena sedikit tadabbur. Sebab itu tujuan Al-Quran itu yang paling besar ialah untuk kita tadabbur setiap apa yang kita baca. Barulah di sana kita dapat mengamalkannya, dan selepas kita mengamalkannya, maka kita akan mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Tujuan Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi
waliyatadhakkara ulul albab, kata Allah Ta'ala. Kitab yang telah diturunkan, kitabun anzalnahu, yang telah kami turunkannya, ilaika, kepada engkau, mubarakun, diberkati, kan, liyadabbaru, dengan tujuan supaya kamu semua tadabbur, itu maksud dia, ayatihi, akan ayat-ayatnya, waliyatadhakkara ulul albab. Ini semua ni, kalau kita kira setiap perkataan yang ada tu, boleh dikatakan banyak perkataan daripada ayat yang saya bacakan tadi ni, kita dah tahu makna dia. Kitabun, kitab bahasa Melayu. Anzalna pun boleh dianggap sebagai bahasa Melayu, sebab orang Melayu sebut nuzul Quran. Nuzul, kan, kita pun tahu penurunan Al-Quran. Anzalnahu ilaika, ilaika mungkin kita kena belajar sikit lah, tapi insyaAllah sekali jumpa banyak kali kita boleh faham makna dia. Kitabun anzalnahu ilaika, mubarakun bahasa Melayu, diberkati. Liyadabbaru itu bahasa Melayu tu tadabbur, orang Melayu pun sebut tadabbur. Ayatihi, ayat-ayatnya, itu orang Melayu pun guna ayat-ayat. Waliyatadhakkara, orang Melayu sebut tadhkirah. Ulul albab, kita orang Melayu dekat Malaysia ni bukan kata ni, dah jadi MRSM ulul albab. Dah digunakan pun perkataan itu. Maknanya kalau kita baca seketul, insya-Allah boleh agak-agaklah makna dia, walaupun mungkin tak berapa nak tepat. Dekat situ kita tengok dia punya tafsir, tengok dia punya makna, maka di situlah Allah Ta'ala akan buka ruang sampai kita faham Al-Quran. Kalau tak faham juga, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut apa? Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka tadabbur akan Al-Quran, bahkan sebenarnya hati-hati mereka itu telah dikunci, ya. Am kat situ maknanya atau, tapi kata ahli tafsir maknanya bahkan. Sebenarnya itu maksud dia. Sebenarnya hati itu telah dikunci, sebab tu tak nak faham. Orang ramai baca Quran, Masya Allah, Tabarakallah. Kita ada buat Quran Times lah, macam-macam anjuran, Masya Allah, Alhamdulillah. Moga-moga Allah berikan keberkatan pada negeri ini. Tetapi kita kena pergi kepada satu lagi level, iaitu memahami apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Dengan kefahaman kita kepada Al-Quran ataupun terhadap Al-Quran, menyebabkan kita baca dalam keadaan kita rasa khusyuk. Nabi SAW hanya dengan satu ayat, Nabi kita sekitar 5 jam Nabi bangun, kan, Nabi bangun setiap malam untuk qiyamul lail. Qumil laila illa qalila nisfahu. Nabi bangun, ketikanya Nabi bangun setengah, nisfahu aw inqus minhu qalila. Ada ketikanya Nabi bangun setengah, ada ketikanya Nabi bangun 2/3, ada ketikanya Nabi bangun ikutlah, tapi Nabi tetap bangun. Tapi kebanyakan waktu malamnya Nabi akan bangun pada sebahagian malam. Maksud sebahagian malam ni, kalau kita bahagi 2, bermakna sekitar 5 jam Nabi kita bangun qiyamul lail. Dalam tempoh 5 jam itu, Nabi pernah menghabiskan hanya dengan satu ayat sahaja 5 jam. Sufyanus Tsauri rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in, beliau menghabiskan surah Alhaakumut Takatsur dalam tempoh satu malam. Beliau qiyamul lail, satu malam qiyamul lail. Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, cucu kepada Abu Bakar As-Siddiq, dia pergi ke rumah makcik dia Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pada waktu duha. Sampai rumah Aisyah, kita tengok Aisyah sedang sembahyang duha, berdiri lama. Dia kata tak apa lama ni. Dia pun pergilah pasar dulu, keluar pergi pasar, pergi buat urusan dia, kan, dengan tempoh yang lama. Balik-balik duduk berdiri tu, dia kata dah duduk, bahasa utara kata duduk perembang dengar apa ayat yang Aisyah baca ni. Rupanya Aisyah mengulang ayat yang sama aja, tuan-tuan. Mengulang ayat yang sama, tak tukar-tukar. Maknanya Aisyah memahami setiap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai.
dalam ayat tersebut sehingga dia tidak merubah. Begitulah di kalangan mereka yang memahami Al-Quran, dia akan ulang. Kalau kita baca Fatihah, kita faham satu ayat daripada Fatihah, sudah cukup untuk menjadikan kita seolah-olah tidak mahu ubah kepada ayat yang seterusnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan kami meminta. Kalau kita faham betul-betul, Engkau sajalah yang kami sembah ya Allah, Engkau sajalah tempat kami minta ya Allah, kita rasa macam tak mau ubah pada ayat berikutnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, baik itu baca, kita faham betul-betul. Nabi SAW pada satu malam, kata Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, pemegang rahsia Nabi SAW, dia kata, aku sallaitu ma'an Nabi SAW, aku semayang malam bersama dengan Nabi SAW. Dia ikutlah tengok Nabi qiyamul lail, dia pun ikut belakang. Nabi baca Al-Baqarah, selesai Al-Baqarah, sambung surah yang berikutnya. Selesai surah berikutnya, Nabi sambung surah yang berikutnya. Kira-kira balik sekitar 5 juzuk setengah, tuan-tuan. 5 juzuk setengah Nabi habiskan dalam rakaat tersebut. Kalau kita imam baca satu muka, menggelabah dah, tuan-tuan. Menggelabah, panjang satu muka. Hari ni setiap masjid baca, tak tahulah masjid negara saya tak pernah solat, kebanyakannya kalau jemputan imam luar lah, dia akan baca sekitar setengah muka untuk setiap satu rakaat, setengah muka. Ada setengah tempat tu saya pergi, setengah muka, atau minta maaf, satu muka dia akan pecahkan kepada tiga bahagian, ya. Setengah muka itu pun ada yang mengeluh, tuan-tuan, kat belakang. Setengah muka, lama lah kata. Walhal setengah muka. Kenapa rasa lama? Kerana kita tak faham apa yang dibaca. Pula kalau imam baca tak sedap, Allah, lagilah rasa lama, tuan-tuan. Sebab yang kita faham ialah lagu, bukan maknanya. Sebab itu kita rasa lama. Ada orang, tuan-tuan tengoklah dalam YouTube ke, tuan-tuan buatlah carian dalam Google ke, kita akan dapati ada budak-budak gamers ni, dia main game sampai mati, tuan-tuan. Sampai rebah mati. Di Vietnam, di China, di Malaysia saya tak pernah baca berita, tapi wallahu alam, main game sampai mati. Maksudnya apa? Kenapa jadi begitu? Kerana degupan jantung dia terlalu laju. Satu. Yang keduanya, punca utama kerana dia tak tidur. Game dia sambung kan, game online, tuan-tuan. Game online dia sambung. Menang naik satu level, menang naik satu level, dia ketagih. Kemudian tu pula dia main secara online, lawan dengan gamer luar negara. Waktu tak sama, ataupun dengan negara yang berbeza. Sana mungkin siang, dia dah malam. Tapi sebab ajak berlawan, main sampai akhir jantung bup mati. Tuan-tuan tengoklah dalam YouTube, kita tengok pun la ilaha illallah, boleh sampai macam tu. Buatlah carian, tengoklah bagaimana, kenapa boleh sampai macam tu. Tak lain tak bukan adalah kerana dia bahasa Al-Quran ni, dia tadabbur game yang dia main tu. Kerana dia khusyuk, dia tak rasa penat, dia tak rasa letih, tapi rupanya dia punya jantung tu dah kolap. Nabi SAW, salafus soleh, kalau kita sebutlah orang-orang soleh terdahulu, mereka boleh baca Quran. Macam kita sebut tadi, Abdullah bin Amr ibn al-As boleh khatamkan Al-Quran dalam tempoh satu hari. Kenapa? Kerana kelazatan Al-Quran yang dia baca tu, sampai dia tak rasa penat. Tak rasa penat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukanlah kata kita ini, orang kata apa, nak jadi alim, tak apalah kalau kita ada cita-cita, tapi
kalau tak ada cita-cita pun, paling tidak kita nak sampai kepada tahap kita tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi ahli Al-Quran. Bila mana kita jadi ahli Al-Quran, maka saat mana kita meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan Al-Quran itu sebagai syafi'an li ashabi. Al-Quran itu akan menjadi pembantu kita saat mana kita berada pada hari kiamat nanti. Kan? Sebab itulah yang berlaku kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud seperti mana yang dikisahkan dalam kitab-kitab sejarah, termasuk tulisan Abdul Rahman Ra'fat Al-Basha dalam kitabnya Suwarun min Hayatus Sahabah, menukilkan kisah tentang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, orang yang sangat memahami intipati Al-Quran. Satu ketika dalam permusafiran dia daripada negeri Iraq, rombongan daripada Umar Al-Khattab ataupun rombongan Umar Al-Khattab daripada Mekah, keluar Mekah, dia daripada Iraq nak masuk ke Mekah. Maka bertembunglah rombongan ini pada waktu yang sangat gelap, malam gelap. Umar Al-Khattab masa itu khalifah. Dia nampak rombongan sebelah sana ni datang. Maka dia tanya, min ainal qaum? Hei, rombongan sana daripada mana ni? Maka dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, min fajjin amiq. Dia jawab, min fajjin amiq ataupun minal fajjil amiq. Kami datang daripada negeri yang sangat jauh. Negeri yang sangat jauh. Bila dijawab macam tu, tuan-tuan, Umar Al-Khattab kata, lain macam jawapan ni. Sebab Abdullah bin Mas'ud dia jawab dengan jawapan min fajjin amiq. Fajjin amiq itu adalah salah satu daripada perkataan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi jawapan yang digunakan pakai oleh Abdullah bin Mas'ud dipetik daripada ayat Quran. Bermakna ini ahli Quran ni yang jawab ni, bukan calon-calon orang ni. Tapi dia tak apa nak kesan lagi siapa jawab ni. Ibarat kata macam kita hari Ahad lah, orang tanya, Tuan Haji hari ni hari apa? Kita jawab, qul huwallahu ahad. Kita jawab dengan menggunakan ayat Al-Quran. Wah, kemah kata kan, hebat ni. Padahal nak jawab hari Ahad, tapi sebut qul huwallahu ahad. Ini teknik orang yang memahami Al-Quran. Tapi bukan boleh buat pemain lah, tuan-tuan. Benda-benda yang serius, yang ni okey lah. Sebab apa? Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyatakan, wa'adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Bermakna Abdullah bin Mas'ud menjawab berdasarkan kepada ayat Al-Quran. Datang daripada negeri yang jauh untuk pergi menuju ke kota Mekah. Maka ditanya lagi, Umar tanya lagi, ila ainal qaum? Nak pergi ke mana? Daripada mana tadi? Nak ke mana? Maka dijawab, al-baitul atiq. Nak pergi ke Baitul Atiq. Perkataan Baitul Atiq pun disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Jadi maknanya jawapan yang diberikan ini menunjukkan bahawa ahli rombongan yang jawab itu adalah orang yang alim tentang Al-Quran. Maka Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu minta supaya ditanyakan lagi rombongan sana. Kalau betul-betul dia orang ni hebatlah, expert tentang Al-Quran, tanya, dalam Al-Quran ayat apakah yang paling a'zam, maksudnya yang paling agung? Maka dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud daripada rombongan sana. Tapi rombongan Umar Al-Khattab ni tak tahu yang jawab tu siapa. Maka dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud, ayat yang paling agung ialah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayatul kursi. Maka Umar kata, ini betul ni jawapan ni. Maka ditanyakan lagi, dalam Al-Quran ayat apakah yang paling arja? Arja ni maksudnya yang paling, maknanya memberikan pengharapan yang baik kepada hamba Allah. Maka dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud, ayat yang paling memberikan harapan
kepada hamba-hamba Allah ialah Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah terlanjur, yang telah melakukan dosa, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dhunuba jami'ah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha Pengampun semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, dan dia ialah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Maka kata Umar Al-Khattab, ini hebat betul ni, jawapan dia memang tepat. Maka ditanyakan kepada mereka, Afikum Abdullah bin Mas'ud, adakah di kalangan kalian ada orang yang bernama Abdullah bin Mas'ud? Maka jawab mereka, Allahumma na'am. Mereka jawab, ya. Maka kata Umar, patutlah pun nak bagi tahu bahawa Abdullah bin Mas'ud ini memang orang yang alim tentang Al-Quran. Dan ini diakui sendiri oleh Umar Al-Khattab, oleh sahabat-sahabat seluruhnya. Bahkan Abdullah bin Mas'ud sendiri berani mengaku, akulah orang yang paling memahami tentang Al-Quran. Aku tahu Al-Quran ayat ini diturunkan di mana dan diturunkan kenapa, bila diturunkan aku tahu. Andai kata di sana ada orang yang lebih alim daripada aku tentang Al-Quran, kalau aku dapat pergi menghadapnya, aku pasti akan pergi. Maknanya dia mengaku diri dia paling alim tentang Al-Quran. Dan sahabat tak sanggah. Satu ketika di padang Arafah sedang melaksanakan ibadat haji, kisah Umar Al-Khattab ini, Umar Al-Khattab cerita. Duduk di padang Arafah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, datang salah seorang daripada Kufah. Jumpa Umar Al-Khattab, ya Amirul Mukminin, ana minal Kufah. Wahai Khalifah Amirul Mukminin, aku datang daripada Kufah. Di sana ada orang yang Al-Quran ni bahasa kita lah, Al-Quran ni cair lah kita. Al-Quran ni dia paling alim tentang Al-Quran. Umar Al-Khattab pada waktu itu berada di atas binatang tunggangan dia. Dia marah tuan-tuan sehingga bergoncang binatang tunggangan dia, kerana marah sangat atas pernyataan itu. Maka tanya Umar Al-Khattab kepada orang tersebut, man huwa, siapa yang kamu maksudkan itu? Siapakah dia? Maka dia jawab, Abdullah bin Mas'ud. Yang aku maksudkan itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Maka jawab Umar, okey. Bahasa kita, okey, maknanya betul lah, pernyataan engkau itu betul, kerana memang Abdullah bin Mas'ud orang yang paling alim tentang Al-Quran. Tak ada siapa boleh lawan. Dia orang yang paling tadabbur tentang ayat-ayat Al-Quran. Selain daripada sahabat-sahabat yang lain pun memahami Al-Quran, termasuklah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu yang didoakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hidup dengan Al-Quran, kita sentiasa baca Al-Quran, walaupun kita tak hafal Al-Quran, kita akan tahu ataupun kita akan terasa janggal kalau Al-Quran itu dibaca dengan cara yang salah. Ini satu kisah diriwayatkan. Ada seorang badui, ini diceritakan kisah ini oleh Dr. Uthman Al-Khamis daripada Kuwait. Dalam satu ceramah dia menyatakan bahawa ada satu kisah yang berlaku di zaman salafus salih. Seorang badui, bila sebut badui ni orang kampung lah, dia bukan penghafal Al-Quran, tapi dia semayang. Ketika mana dia semayang, diimamkan oleh seorang imam. Imam tu baca ayat apa? Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu ghafurur rahim. Orang badui di belakang dia kata, macam salah aja. Walhada dia tak hafal Quran. Tapi sebab dia duk biasa baca Quran, dia rasa macam ada yang tak kena pada ayat tu. Apa kata Allah? Orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan mereka.
berdua. Jazaan bima kasaba, itu adalah balasan di atas kerja buat mereka. Nakalam minallah, balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi penghujung tu, wallahu ghafurur rahim, dan Allah taala itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dia tak sedap duduk tuan-tuan, dia rasa macam ada yang tak kena ni. Selesai solat dia pun balik dia jumpa dengan seorang seorang yang alim lah tentang Al-Quran. Dia kata, tadi aku semayang, aku dengar imam tu baca ayat ni, aku rasa macam tak sedap, rasa macam ada kesalahan kat situ. Maka dijawab oleh orang alim tadi, betul, memang ada kesalahan kat situ. Sepatutnya ayat itu ditutup dengan wallahu azizun hakim. Badui ni tuan-tuan, orang kampung lah. Dulu Badui sekarang jangan ceritalah. Ni Badui dulu. Orang yang sangat menjaga bahasanya. Kalau ada yang tak kena, dia rasa macam dia punya telinga tu tak sedap, hati dia tak tenteram. Bagaimana mungkin ayat itu ayat yang keras, potong tangan pencuri, tiba-tiba ditutup dengan Allah Ta'ala itu Maha Pengampun? Macam tak apa nak kena, dia kata. Memang betul pun salah. Sepatutnya wallahu azizun hakim, dan Allah Ta'ala itu Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Itu baru tepat. Disebabkan dia mencuri, maka dipotong tangan dia, dan Allah Ta'ala itu Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana dalam menentukan hukuman yang dikenakan kepada pencuri tersebut. Itu baru betul. Maka kata Badui tadi, bila dengar pembetulan, dia kata, lega. Tuan-tuan, jadi kita kalau menjadi sahabat Al-Quran, maknanya Quran tu kita baca, walaupun kita bukan masuk sekolah tahfiz, bukan hafal Quran, tapi kalau dibaca dengan salah, kita rasa macam ada yang tak kena. Saya pernah pengalaman semayang dekat satu masjid di Gombak ni, last tuan-tuan ya. Masjid di Gombak, saya tak sebutlah masjid mana. Semayang subuh ke semayang isyak, baca kuat lah masa tu. Imam tu dia baca ayat bercampur-campur. Dia ambil dalam satu rakaat, bukan satu rakaat yang sama, ayat bercampur-campur. Dia ambil ayat daripada surah Baqarah sikit, kemudian dicampur dengan surah Az-Zariyat sikit, dicampur dengan. Kita rasa macam macam tak kena. Kita sebab masa zaman saya sekolah, sebab tiap pagi setiap bulan ustaz kita akan pastikan kita khatam Quran. Bukan hafal, sebab sekolah saya bukan sekolah tahfiz, tapi ustaz kena pastikan ada catatan mesti khatam Quran setiap bulan. Bila kita semayang rasa macam tak kena, balik tengok semak, memang betul tak kena. Memang betul dia campur daripada sebahagian daripada ayat surah Al-Baqarah, sebahagian daripada ayat surah Az-Zariyat. Macam mana boleh tahu? Walhal kita bukan penghafal Quran, kerana kita dah terbiasa dengan Al-Quran. Begitulah tuan-tuan. Kalau kita lah hafal surah-surah lazim sekalipun, andai kata, ataupun kita sentiasa baca surah-surah lazim, ataupun juzuk 30 lah, kita kata juzuk 30 tu daripada Amma Tasa'alun sampai bawah tu, walaupun ada yang kita tak hafal, tapi kalau dibacakan dengan cara yang salah, kita rasa macam ada yang tak kena. Itu menjadi salah satu daripada tanda bahawa Al-Quran itu mukjizat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu ayah sekalian, dalam Ramadan ini, selain daripada kita membaca Al-Quran, khatamkan Al-Quran, kita tambah lagi satu level, iaitu kita nak tadabbur setiap apa yang Allah Ta'ala sampaikan. So daripada situlah insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan redha pada kita dan menjadikan kita orang yang nanti apabila kita mati nanti, Al-Quran menjadi pemberi syafaat untuk kita. Dan itulah yang kita harapkan, seperti mana kematian yang dilalui oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, orang yang hebat dengan Al-Quran. Pun begitu, ketika mana beliau nak mati, nak meninggal dunia, beliau diziarahi oleh Sayyidina Osman bin Affan, seorang khalifah, sebab dia meninggal dunia pada zaman Osman bin Affan. Osman bin Affan pergi ziarah dia. Osman bin Affan tanya, "Ma tashtaki?" Kamu nak mati ni. Maknanya sakit tu sakit yang penghujung lah, sakit yang seolah tidak ada harapan.
Maka tanya Uthman kepada beliau, ma tashtaki, engkau nak mengadu tentang apa wahai Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud kata, aku nak mengadu tentang dhunubi, tentang dosaku. Wa ma tashtahi, dan apa yang kamu nak? Maka jawab Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang aku nak ialah maghfirata rabbi, keampunan Tuhanku. Ini orang yang hidup dengan Al-Quran, yang alim tentang Al-Quran, yang faham Al-Quran. Pun begitu, ketika mana nak meninggal dunia, dia ada rasa takut dan juga ada rasa ar-raja, maknanya pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nak dibandingkan dengan kita yang bukan sangat ahli Quran pun, ya, bagaimana kematian kita? Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita mengharapkan sekali lagi supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang membaca Al-Quran dan juga memahami apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Moga-moga kita mati nanti dalam keadaan husnul khatimah, dan kita masuk syurga dalam keadaan kerana Al-Quran menjadi penyelamat kita di padang mahsyar. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga kita mendapat redanya. Terkasar bahasa dan kekurangan itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Kita tutup pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahma. Tambahilah kami ilmu dan kurniakanlah rezeki kepada kami akan kefahaman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.